Dah start? Dah. Pada 18 Mac 2020 yang lalu, kerajaan memutuskan untuk melaksanakan perintah kawalan pergerakan di seluruh negara untuk mengelak jangkitan wabak virus COVID-19 yang telah merebak di negara kita. Perkara ini adalah untuk menyekat penularan wabak ini dengan cara menghadkan pergerakan orang ramai. Tempoh 2 minggu ini, saudara-saudari dan anak-anak hanya perlu berada di rumah. Just stay at home. Jadi cerita dia macam ni, semasa perintah kawalan pergerakan berlangsung di Malaysia, saya pada masa tu melayar Facebook seperti biasa dan mendapati bahawa ramai juga rakyat Malaysia turut terkesan dengan situasi pandemik ini. Bukan sahaja di dalam negara tetapi di luar negara. Jadi ketika saya melayari laman sosial tersebut, saya terlihat satu artikel yang menarik minat saya. Artikel tersebut berkaitan dengan pencemaran udara di negara China berubah semasa rakyat mereka kuarantin di rumah masing-masing. Jadi perkara ini memberikan saya idea untuk membincangkan tentang tugasan daripada subjek Environment Issue SVV 303 yang berkaitan tentang isu-isu alam sekitar. Jadi saya pun set up meeting dengan ahli kumpulan saya dan mula berbincang tentang beberapa isu persekitaran yang ingin kami kongsikan nanti. Dan tajuk topik yang kami nak bincangkan ini ialah isu persekitaran semasa wabak COVID-19. Macam panjang sangat. IPSW COVID-19. Bila kita sebut pasal pencemaran udara, sebenarnya di zaman yang penuh dengan teknologi yang semakin moden ni, sebenarnya pencemaran udara ni dah biasa dah kita dengar. Kalau nak diikutkan, masalah ini bukan sahaja di Malaysia, tapi dia adalah masalah globalisasi. Ya, dia adalah masalah global. Dan perkara ini memberi kesan yang buruk terhadap alam sekitar lah. Dan kesan-kesan pencemaran udara adalah seperti jerebu, hujan asid, penipisan lapisan ozon, perubahan suhu dan sebagainya. Pencemaran udara ni kalau kita lihat merupakan satu keadaan yang melibatkan pengenalan sebarang bahan kimia, jirim zarahan atau bahan biologi yang boleh menyebabkan kemudaratan, ketidakselesaan kepada manusia atau organisma hidup lain serta merosakkan alam sekitar apabila ia dibebaskan ke atmosfera. Contoh pencemaran udara seperti plumbum tembaga atau sisa radioaktif. Pencemaran udara juga boleh terjadi apabila pelepasan asap daripada corong-corong kilang industri terus ke udara melalui serumung asap tu, kenderaan bermotor di atas jalan raya, asap rokok, pembakaran terbuka dan letusan gunung berapi. Dan paling teruk sekali di Malaysia, setiap tahun akan mengalami masalah jerebu. Okey, dan perkara ini menjadi seolah-olah satu musim di mana Malaysia akan mengalami masalah jerebu yang teruk setiap tahun. Masalah jerebu yang melanda negara kita, negara Malaysia dan beberapa negara Asia Tenggara ketika itu sehingga menjejaskan kehidupan harian serta mengganggu aktiviti pembelajaran bukanlah sesuatu yang baru. Jerebu telah menjadi punca masalah yang meruncing di negara Asia. Kebakaran hutan di Indonesia yang dibakar bagi membersihkan tanah telah menjadi puncanya. Jadi apabila setengah melakukan perkara yang tidak sepatutnya seperti seperti negara Indonesia seperti pembakaran hutan secara besar-besaran sehingga menyebabkan pembebasan debu
debu, habuk, asap dan lain-lain. Zarah mencemarkan kejelasan langit. Sudah semestinya fenomena ini memberi kesan yang buruk. Jerebu ni boleh memberi banyak kesan yang negatif pada kesihatan manusia, terutamanya pada kanak-kanak, orang tua, pesakit lelah dan orang yang mengalami penyakit pernafasan. Antara gejala akibat pendedahan kepada jerebu ni ialah kerongkong mereka akan terasa gatal dan mereka akan mengalami batuk-batuk. Selain itu, mereka yang terdedah kepada jerebu ni juga akan mengalami kesukaran untuk bernafas. Mata mereka akan terasa pedih dan berair. Hidung mereka akan berair dan menyebabkan mereka kerap bersin. Kulit badan mereka juga akan terasa gatal dan mereka akan mengalami sakit dada. Yang mana pada pandangan saya, semua itu perlu untuk kita ambil perhatian. Jika indeks pencemaran udara sangat tinggi dan berisiko, ada beberapa langkah yang perlu kita ambil. Di antaranya ialah sejauh yang boleh, orang ramai dinasihatkan supaya tinggal di dalam bangunan atau rumah. Sekolah ditutup, kurangkan aktiviti sukan di luar rumah. Orang ramai dinasihatkan supaya sentiasa membasuh muka dan bahagian kulit yang terdedah kepada jerebu dengan air bersih. Dan kepada mereka yang mengalami penyakit-penyakit seperti batuk, selesema, asma, sakit mata, sakit jantung atau penyakit paru-paru yang kronik, hendaklah datang ke klinik dengan segera jika keadaan penyakit bertambah buruk. Kita sedia maklum bahawa seluruh negara mengalami situasi pandemik ini yang berpunca daripada virus COVID-19. Malaysia di antara negara yang melakukan perintah kawalan pergerakan dan negara-negara lain juga turut melakukan lockdown yang di mana untuk membendung virus COVID-19 daripada terus berebak. Jadi aktiviti-aktiviti manusia di luar rumah akan berhenti untuk tempoh tertentu dan mereka kena duduk di rumah masing-masing. Walaupun setiap negara melaksanakan kuarantin di rumah, namun kita dapat saksikan sesuatu yang baru di mana di China berlaku penurunan kadar pencemaran sebanyak 30% dalam masa seminggu lockdown. Mungkin itu satu-satunya kesan baik yang cuba disampaikan secara ironinya dengan kehadiran wabak coronavirus COVID-19 ni. Kerana setidak-tidaknya itu yang disaksikan sendiri oleh penduduk tempatan di China. Semenjak penularan COVID-19 menyaksikan penurunan ketara penggunaan bahan api arang batu oleh syarikat-syarikat tenaga. Oleh itu sekaligus menyumbang kepada kembalinya langit bandaraya yang selama ini berdepan pencemaran udara. Ramai percaya perintah penutupan bandaraya sebagai cara mengekang penularan COVID-19 mempunyai pengaruh besar dalam perubahan berkenaan. Sistem pengangkutan juga sudah dibataskan operasinya dengan banyak perkhidmatan kereta api dan penerbangan diberhentikan sementara, serta ditambah pula dengan kenderaan persendirian yang tidak lagi memenuhi jalan raya seperti selalu. Selain itu, syarikat tenaga Cina yang selama ini bergantung harap pada 60% bahan api arang batu juga menunjukkan pengurangan yang ketara. Sebagai contoh, 6 syarikat tenaga elektrik utama Cina yang selama ini membakar ratusan ribu tang arang batu sehari sudah tidak lagi berbuat demikian sekurang-kurangnya untuk satu tempoh yang diperintahkan. Menurut Astro Awani, satu kajian mendapati pelepasan karbon sudah berkurangan sebanyak 100 juta tan dalam masa 2 minggu. Imej satelit NASA juga menunjukkan perbezaan jelas di ruang atmosfera apabila kesan nitrogen dioksida yang berpunca daripada pembakaran bahan api fosil berkurangan dengan banyak sepanjang tempoh Januari hingga Februari. When the coronavirus disease 2019 hit China, the National Aeronautics and Space Administration or NASA and the European Space Agency have observed through their air pollution monitoring satellites significant decreases and changes in the pollution level in the world's most populous country. The color yellow, red, and black on this map of China show the level of pollution from January 1 to January 20
before the COVID-19 outbreak spread. But from February 10 to February 25, a decline in the pollution level was noticeable. The image, meanwhile, shows the level of pollution from January 1 to February 25 in 2019 in Wuhan City. But during the same period, the satellite captured a significant reduction in the level of pollution at ground zero of the coronavirus outbreak. Selain itu, dapat juga dilihat di India di mana di negara tersebut sangat terkenal dengan kadar pencemaran udara yang sangat tinggi disebabkan oleh populasi di India yang sangat ramai. Jadi, aktiviti industri serta jumlah kenderaan di India menjadi sangat tinggi. Namun, buat pertama kalinya dalam tempoh 30 tahun, banjaran Himalaya dapat dilihat dari jarak 201 km dari bandar terdekat iaitu Punjab, India. Dan yang menariknya, pemandangan indah itu dapat dilihat dengan jelas selepas negara berdekatan dengan banjaran itu melaksanakan perintah berkurung ataupun lockdown berikutan penularan pandemik COVID-19 sejak 24 Mac lalu. Penduduk-penduduk di daerah Punjab terutamanya menjadi sangat teruja dan gembira apabila dapat menyaksikan sendiri keindahan salji yang menyelubungi banjaran itu. I think one of the major positive effects of lockdown has been less pollution because there's no cars on the road and no cars going anywhere or trucks. Like our mountain range here now can be seen for the first time from Punjab in probably around 100 years or so. So that's greatly positive. And I think because we're not moving around personally as human beings, then nature's been able to take a breather. There's more wildlife around and just everything's so much cleaner. Mengikut laporan IQAir, pada tahun lalu, India mempunyai populasi penduduk sekitar 1.4 bilion dan menduduki tangga kedua bandaraya paling tercemar di dunia. Tetapi, semua suasana tersebut sudah berubah semenjak lockdown ini telah dilaksanakan. Sebab semua operasi kenderaan, semua operasi industri, perniagaan dan sebagainya telah dihentikan. Dan sebab itulah udara kembali pulih. Ketika pemimpin-pemimpin di seluruh dunia mengumumkan perintah lockdown, Video has emerged of an alarming scene in a Sydney supermarket of two women coming to blows in an argument over the right to buy multiple packets of toilet tissue. ini adalah salah satu impak psikologi yang berlaku ketika situasi pandemik ini. Kita ambil contoh yang paling mudah. Disebabkan oleh kebimbangan terhadap ancaman wabak ini, ramai yang membuat pembelian panik serta mengumpul barangan seperti topeng muka, pencuci tangan dan lain-lain lagi sehingga ia sukar didapati di pasaran. Dan paling mereka risaukan ialah tisu tandas. Ketika situasi pandemik ini berlaku, permintaan sangat tinggi untuk penggunaan tisu tandas. Dan apabila permintaan tinggi untuk tisu tandas, kamu tahu apa yang akan terjadi pada alam sekitar? Ia boleh membahayakan kehidupan liar dan menyebabkan hilangnya kepelbagaian dalam ekosistem kita. Tinggi untuk tisu tandas semasa situasi pandemik COVID-19 ni bermaksud pengeluar perlu mengeluarkan atau menebang lebih banyak pupuk dan melepaskan lebih banyak pengeluaran. Setiap tahun industri tisu tandas ni menjana pendapatan sebanyak 200 bilion. Sekitar 30% penduduk dunia menggunakan tandas. Orang Amerika sahaja menggunakan 36.5 bilion gulung tisu tandas sehari, membuatkan jumlah tisu tandas ini memerlukan pulangan sekurang-kurangnya 15 juta pokok.
Pelepasan gas rumah hijau yang dihasilkan dari pengeluaran pulpa kayu kira-kira 3 kali lebih tinggi daripada yang dikeluarkan daripada mengitar semula sisa-sisa kertas. Rata-rata manusia menebang sehingga 270,000 pokok sehari untuk membuat tisu tandas, bahan mentah untuk membuat kertas tandas, terutamanya berasal dari hutan Amerika Utara, dan sebilangan pokok yang ditebang di Kanada berumur lebih dari 200 tahun. Jika anda ingin menyelamatkan alam sekitar, anda boleh beralih ke alternatif yang lain seperti mencebok menggunakan air gayung, paip air dan sebagainya. Contohilah sesetengah masyarakat Asia yang mana mereka menggunakan air bagi tujuan pelepasan hajat mereka di tandas. Perlu dijelaskan juga bahawa situasi pandemik ini bukan sahaja satu fenomena perubatan, tetapi ia juga turut menjejaskan ekonomi pelancongan, perniagaan dan sebagainya. Sebagai contoh, sektor pelancongan, perniagaan serta produktiviti organisasi menunjukkan penurunan yang ketara kerana orang ramai tidak lagi pergi melancong, mengurangkan urusan jual beli di tempat awam serta tenaga kerja yang terpaksa menjalani kuarantin merupakan penyebab kepada masalah ini. Tetapi situasi pandemik coronavirus ini juga menyebabkan beberapa kesan positif terhadap alam sekitar. Barangkali ramai yang tidak tahu, selain Terengganu, Pantai Peranginan Port Dickson juga merupakan antara lokasi pendaratan penyu. Jadi tidak menghairankan kerana kawasan ini sentiasa bingit dengan hiruk pikuk manusia, sekaligus menenggelamkan kehadiran hidupan marine itu yang memerlukan suasana tenteram untuk bertelur. Justru pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP ini bagi membendung penularan wabak COVID-19 sejak 18 Mac lalu menyaksikan pantai peranginan berkenaan sepi daripada sebarang kegiatan manusia. Ini menggamit haiwan laut berkenaan untuk mendarat lagi di pantai Peranginan dan bertelur lebih awal daripada kebiasaan. Sekatan yang berlaku kerana wabak COVID-19 ini telah membolehkan ratusan ribu penyu yang terancam dilindungi dari sebarang gangguan manusia, terutama sekali pelancong. Di Brazil contohnya, wabak coronavirus ini telah menyebabkan pantai kosong dan anak-anak penyu dapat menetas dengan bebas. Perkara ini dapat dibuktikan apabila terdapat penyu laut hawksbill yang terancam baru saja menetas di sebuah pantai kosong di Brazil. Fenomena yang menarik di beberapa pantai di Thailand pada masa pandemik virus corona, yakni banyaknya penyu yang muncul di pantai. Salah satu jenis penyu yang terlihat di pantai adalah penyu belimbing atau leatherback turtle. Penyu ini baru terlihat lagi di pantai dalam jumlah yang banyak setelah 20 tahun terakhir. Ini adalah petanda yang sangat baik kerana banyak kawasan penyu bertelur terganggu oleh manusia. Secara kesimpulannya, saya berharap agar situasi pandemik ini akan berakhir dengan secepatnya mungkin dan kita akan melakukan aktiviti harian kita seperti biasa.
Walaupun perkara ini akan berakhir juga nanti, kita tetap juga akan sentiasa selamatkan alam sekitar. Meskipun begitu, bukan berarti situasi seperti ini membuatkan kita jadi lemah semangat, patah semangat. Tidak. Menyerah begitu saja bukanlah pilihan yang terbaik. Kita perlu lebih berani menghadapi dan memahami keadaan yang ada, membuatkan kita sedar tentang langkah-langkah yang tepat yang perlu kita lakukan. Saya berharap agar semua individu terus dan kekal patuh dengan arahan yang telah dikeluarkan oleh pihak kerajaan. Dan saya juga berharap agar wabak ini secepatnya hilang dan dunia kembali normal walaupun kita akan menjalani kehidupan dalam norma yang baru. Jadi, kita haruslah terus kekal untuk menjaga kebersihan diri, mengamalkan jarak sosial dan keluar hanya bila perlu sahaja. Semua ini akan berakhir dengan usaha dan doa daripada kita semua, insya-Allah. Kita semua dapat menjalani kehidupan new norm seperti biasa dan dapat bersama-sama membangunkan ekonomi negara kembali dan pada waktu yang sama dapat menjaga keselamatan alam sekitar agar kesihatan kita semua terjamin dan kita hidup aman dan harmoni. Sekian, terima kasih.